Tajuk talk show malam ini adalah harga emas turun naik. Bilakah masa yang sesuai untuk membeli? Tajuk yang begitu menarik sekali ya tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa minggu kebelakang ini harga emas turun naik ya. Jadi malam ini panelis-panelis kita akan berkongsi pengalaman mereka bilakah masa yang sesuai untuk membeli emas kerana harga emas asyik turun naik saja. Okey, tuan-puan boleh share, like, tag rakan-rakan, saudara mara dan juga customer anda. Jemput mereka untuk join talk show malam ini supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat dari ilmu emas yang akan disampaikan pada malam ini. Okey, setiap Rabu jam 9 malam, PGG 100 Network menyediakan live talk show seperti ini kepada sesiapa sahaja yang ingin belajar tentang emas secara percuma. Sebab bukan emas yang membuatkan kita kaya, tapi ilmu tentang emas tersebut ya. Tanpa ilmu, kita mungkin tidak dapat manfaat dari simpanan emas. Pada malam ini, kita akan bawakan 3 panelis yang sangat hebat. Sedikit flow untuk malam ini, kita ada 3 round, 3 pusingan. Bermula dengan sharing dari 2 panelis hebat kita, kemudian disusuli dengan sesi Q&A. Jadi kalau ada soalan, bolehlah type di ruangan komen ya. Kemudian kita teruskan dengan speaker ketiga di sesi beli apa bulan ini di PG Mall. Dan akhir sekali sesi promosi fire sales dan lucky draw. Pastikan ada buku nota untuk anda tulis ilmu yang akan disampaikan sebentar nanti. Bak kata mentor, ilmu ini liar. Jadi kita kena ikat dengan mencatatkan ilmu itu. Tulisan yang kabur lebih baik dari ingatan yang tajam. Mentor selalu pesan ya. Baiklah, tanpa berlengah masa lagi, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Fazhuda Abdul Aziz, merupakan seorang priority dealer dan penyimpan emas di Public Gold sejak 2021. PG kod saya PG 00569948 dan saya berada di bawah bimbingan Staff Founder Master Dealer Tuan Muhammad Nazim Badruddin. Saya merupakan seorang guru dan sekarang menetap di Kuantan. Pada malam ini, kita bawakan khas 3 panelis yang mempunyai simpanan yang kukuh dan pendapatan yang stabil melalui simpanan dan bisnes emas. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Tuan Ahmad Fahmi Adnan, seorang perancang harta pusaka Islam yang berasal dan menetap di Puchong, Selangor. Beliau mula serius menyimpan emas pada bulan Julai 2021. Kini beliau merupakan seorang master dealer, mempunyai seramai 483 frontline dan 520 penyimpan emas di bawah empire beliau. Di dalam G100, beliau merupakan salah seorang komiti MC dan podcast. Pencapaian tertinggi beliau di Public Gold adalah mencapai Master Dealer pada Mei 2023, tahniah, dan mencapai Club 100 dalam Public Gold pada financial year 2021 dan 2022. Selamat datang Tuan Fahmi. Speaker kita yang kedua. Terima kasih Puan Fazhuda. Ya. Speaker kita yang kedua pula ialah Puan Nur Hafizah Abdullah yang merupakan seorang suri rumah berkerjaya. Beliau bersama Public Gold sejak Jun 2017 dan sekarang ni merupakan seorang one-star founder master dealer. Berasal dan menetap di Kuala Lumpur. Pencapaian tertinggi dalam Public Gold adalah mencapai one-star founder master dealer, Club 100 dan qualify SIP trip ke Bangkok yang ditaja sepenuhnya oleh Public Gold. Mempunyai seramai 920 orang direct frontline dan 4,683 penyimpan emas di bawah empire beliau. Assalamualaikum Puan MC kita hari ni, Puan Faizah. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Fiza ya.
Okey. Speaker kita yang ketiga pula ialah Cik Munirah Seroja, merupakan seorang agronomis yang berasal dan menetap di Betong, Sarawak. Bermula menyimpan emas di Public Gold sejak 2017, merupakan seorang master dealer, mempunyai seramai 506 orang direct frontline dan lebih kurang 3,500 penyimpan emas di bawah empire beliau. Pencapaian tertinggi di Public Gold adalah mencapai Master Dealer dan Club 100 dan juga merupakan seorang komiti G100 Podcast. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum moderator, panelis hebat yang kami dan Aziza. Waalaikumsalam. Selamat datang Waalaikumsalam. Cik Munirah. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan pertama diajukan kepada panelis pertama, Tuan Fahmi. Tuan Fahmi dah bersedia? Alhamdulillah, dah. Silakan Puan Fasudah. Okey. Beberapa minggu kebelakangan ini, kita lihat harga emas turun naik. Sesuai dengan tajuk talk show kita malam ini, iaitu harga emas turun naik bila masa yang sesuai untuk membeli. Pada pendapat peribadi Tuan Fahmi, berbaloikah simpan emas dalam situasi sekarang, Tuan? Silakan, Tuan. Okey, terima kasih Puan Fasudah selaku MC kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan pada semua tuan-puan dan puan penonton kita punya program talk show pada malam ini melalui YouTube dan juga melalui FB Live. Jadi harga emas kebelakangan ini memang agak kata turun naik. Terus sekali pada bulan November kita dapati harga paling rendah 301 dan paling tinggi RM335. Jadi ramailah yang bertanya, berbaloi ke nak simpan emas masa ni? Jadi jawapan saya pada peribadi saya, waktu yang paling berbaloi yang kita nak simpan emas ialah 20 tahun dulu. Iaitu harganya tak sampai pun RM100 segram. Tapi malangnya kita tak dapatlah nak patah balik 20 tahun dulu. Cuma harga kedua yang terbaik yang berbaloi untuk kita simpan ialah waktu kita ada duit. Iaitu sekarang bila kita ada gaji, kita dapat gaji, dapat pendapatan, kita tu simpan sebahagian dalam bentuk emas. Sebab emas ni kita kalau kita nak kejar harga, kita akan membazirkan emosi kita. Kita biasanya ramai yang menanti harga yang berbaloi dan terbaik dan harga didamkan tu selalunya terlepas. Sebab apa? Duit yang dia nak simpan tu akhirnya telah belanja ke mana-mana. Dan kalau kita tengok sejarah 20 tahun dulu, menurut daripada goldprice.org, harga emas telah meningkat sebanyak lebih 500%, tuan-puan. Jadi maksudnya tuan-puan yang risau. Sejak 20 tahun dahulu, 20 tahun kebelakangan ini, harga emas meningkat lebih kurang 10% setiap tahun. Jadi kalau tuan-puan nak menunggu harga yang lebih rendah memang susah. Yang terbaik kita simpan sikit-sikit. Ya, yang penting kita simpan sikit dan kita kena letak matlamat. Sebab bila kita letak matlamat dan kita ada ilmu, barulah seronok nak menyimpan. Sebagai contoh, saya nak buat nak tunaikan haji package lagi 5 tahun. Target 60,000. So kita kira ke belakang. 60,000 ni berapa gram kita nak target. Jadi barulah kita rasa seronok dan kita nak capai matlamat gitu. Jangan kita ikut-ikut orang lain yang menyimpan tanpa ilmu, tanpa matlamat. Jadi kita yang kita ikut-ikut. Orang simpan, kita simpan. Orang rugi, kita berugi. Jadi kita akan bermain dengan emosi. Tapi kalau kita dah set matlamat kita, apa kita nak dengan simpanan emas, kita dah set awal-awal, jadi kita rasa lebih tenang, kita tahu apa kita buat. Jadi ini yang disarankan oleh mentor kita. Kita simpan emas ni jangan tengok harga, yang penting tengok poket kita. Ada duit RM100 lebih pada bulan tu, terus simpan. Ada lebih RM200, terus simpan. Nak lagi best, sekarang Public Gold, dia nak bagi hadiah setiap bulan 10 gram. Tapi dengan syarat kita kena set auto debit, minimum RM200, automatik potong daripada akaun bank kita, terus simpan. Tak payah tengok harga dan tahu-tahu insyaAllah kita punya nama naik untuk menang hadiah 10 gram. 10 gram ni sekitar RM3,000 nilai dia pada hari ni. Jadi siapa nak bagi Jadi maksud saya orang kata kita ni terus fokus untuk menyimpan grade emas tambah sebanyak mungkin yang kita mampu. Tapi penting yang kita kena ingat, jangan simpan 100% daripada duit kita dalam bentuk emas. Ini saranan banyak pakar kewangan yang bertauliah
kita simpan emas ada dia punya limit antara 10% ke 50%. Lebih daripada tu tak digalakkan. Sebab simpanan emas ni untuk jangka panjang, untuk jangka pendek kita kena simpan juga di tempat akaun bank biasa, tabung haji ataupun di ASB yang kita nak guna dalam masa bawah 2 tahun. Jadi bagi saya, kalau nak tanya saya berbaloi tak berbaloi, bagi saya untuk simpan emas anytime is a berbaloi time. Jadi nak mula, kita mula je tutup mata, kita katakan kita hari ni datang dengan introducer, kita terus tanya introducer macam nak daftar dan aktifkan akaun, terus set auto debit. Jadi automatik simpanan emas kita akan bertambah diam tak diam, sikit demi sikit. Hujung tahun, setiap tahun kita punya gram bertambah dan kita akan bertambah tenang, duit kita bertambah banyak dalam bentuk emas dan kita punya gaya berbelanja akan lebih istiqomah. Jadi saya rasa itu takat ni dulu apa yang proses saya. Saya kembalikan pada Puan Moderator, Puan Fasudah. Silakan. Terima kasih Tuan Fahmi. Ya betul tu, set matlamat. Bila kita set matlamat baru kita tahu tujuan apa untuk kita simpan emas tu ya, dan lagi kita lebih istiqomah kalau kita set matlamat simpanan emas kita tu. Saya suka petik apa yang Tuan Fahmi sebut tadi. Anytime is berbaloi time untuk simpan emas. Okey, seterusnya kita teruskan dengan panelis kita yang kedua, Puan Fiza. Puan Fiza. Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey, Puan Fiza. Apa soalan hari ni Puan Fasudah? Ya, okey, ada soalan dia ya Puan Fiza. Dari sudut pandang seorang yang sudah berkeluarga, persediaan kewangan sebelum dan selepas kahwin itu sangat penting, kan? Mungkin Puan Fiza boleh kongsikan bagaimana anak muda boleh menyimpan emas tanpa rasa terbeban dengan cabaran ekonomi sekarang. Okey, menarik soalan Puan Fasudah tu. Okey, for the first, Fiza ucapkan tahniahlah kepada berapa mata memandang Fiza tak sempat nak tengok. Okey, untuk anak muda, okey, ini tips untuk anak muda. Fiza ni bukanlah muda sangat. Okey, sekarang dah umur 36 tahun. Tapi lah orang kata anak muda ni perlu cari ilmu keuangan seawal mungkin. Kalau lah Fiza ni boleh flashback kan waktu Fiza zaman muda remaja dulu, Fiza nak kenal ilmu emas ni seawal yang mungkin. Sebab apa? Nak elakkan diri daripada kemiskinan. Kemiskinan waktu yang untuk persaraan nantilah. Okay, so actually Fiza sangat setuju tau apa yang tulis oleh Tuan Guru Keuangan Malaysia kita, iaitu Tuan Azizi Ali, yang mana dia berkata jangan bergantung kepada satu sumber income sahaja. Okay, so kita ni kena kreatif sebenarnya untuk memperbagaikan sumber pendapatan. So Fiza nak kongsi sikit lah waktu Fiza sebelum kahwin, waktu zaman muda remaja dulu kan. Okay, actually kita kan hidup solo, hidup sorang-sorang, komitmen tak banyak, susu pampers tak payah nak beli, makan Maggi hari-hari pun tak apa, tak ada masalah orang kata, sebab kita diri sendiri kan. So memang chill, merelax lah orang kata. Then at first Fiza lah, honestly Fiza memang tak ada kesedarannya, belum ada kesedaran tentang ilmu emas ni. Fiza kenal emas seawal usia 30 tahun. Lambat sangat tau. So Fiza sangat jealous bila ada anak muda yang umur 17 tahun, 18 tahun dah tahu dah ilmu keuangan, dah tahu dah tentang ilmu emas ni. Kalau lah dulu Fiza tak sempat tahu, macam waktu umur 30 tahun tu Fiza tak tahu macam nak menabung dengan cara yang betul, sebab tak sampai hujung bulan lagi duit gaji Fiza lesap entah ke mana. Tak tahulah apa masalah dia, kerja sebulan tapi dapat gaji tak sampai sebulan duit dah habis, duit gaji kita dah habis. So tak tahu mana sumber nak dapat, mana income nak dapat untuk menabung ni. So orang bujang yang dah kerja tapi tak mampu menabung ni, means dia ni terlalu reward diri. Okay, reward diri, tak ada kesedaran keuangan, ambil mudah dan sangat-sangat leka. Itulah Fiza yang dahulu. Tak nak cerita pasal orang lain, Fiza cerita pasal diri Fiza sendiri. Okay, so mentor Fiza, okay, Tuan Mak Zulkifli Syafi'i, pernah pesan kalau kita ni tak ada sumber income untuk buat saving, maka kita ni wajib untuk ikhtiar cari sumber pendapatan kedua, ketiga, keempat dan mungkin kelima. So disebabkanlah mentor pernah pesan macam tu pada Fiza, Fiza membuat perubahan lah. Sebab bila kan kita hidup bekerja tapi tak ada saving. So
flashback waktu zaman muda remaja dulu, apa yang Fiza buat? Fiza buat 5 kerja dalam masa 1 bulan. So apa kerja yang Fiza buat waktu tu? Okay, pertama Fiza buat kerja hakiki macam biasalah, pukul 8 sampai pukul 6 adalah kerja hakiki Fiza sebagai seorang manager dekat Arahnu. And then pagi sebab nak cari income, Fiza ikhtiar mencari side income dengan cara buka open order pada kawan-kawan office, dekat office lah, apa diorang nak makan Fiza take order dan Fiza tolong buatkan breakfast box. Itu sebagai Fiza nak cari income lah. Okay, dan habis kerja, apa yang Fiza buat pukul 6 sampai pukul 11 malam, Fiza bekerja di pizza, restoran pizza, okay, dengan secara part time, jadi waitress. Punya lagi gigih nak cari duit kan. So bila Sabtu dengan Ahad, Fiza cari lagi duit income dengan cuba ikhtiar buat Fiza join catering yang buat event dekat hotel-hotel, tolong angkat dulang. Tolong angkat dulang bagi pada tetamu-tetamu dekat event-event perkahwinan, wedding biasanya. So itu cara Fiza untuk walaupun kita ada 30 hari je, tapi Fiza cuba cari 5 sumber income yang Fiza boleh top upkan keuangan Fiza ni untuk tambah sumber pendapatan. So daripada situ barulah kita dapat menabung. Kita dapat menabung sikit-sikit kalau kita ada sumber income yang banyak. Okay, so untuk anak muda, Fiza just nak in short je lah kan, apa jenis income-income yang ada dekat yang kita tahu sekarang ni lah. Okay, first adalah active income. Active income tu maksudnya kita buat kerja hakiki kita lah, segala gaji, alarm, bonus, kerja lebih masa. Kalau kita dapat gaji tu, kita boleh menabung, macam kita boleh menabung sedikit, at least 10%. Itu daripada active income kita. So, selain pada apa yang active income, kita boleh buat side income juga. Side income ni contoh dia macam mana? Okay, side income ni contoh kalau kita bekerja di waktu siang macam Fiza, side income Fiza buat morning breakfast dengan buat kerja sebagai waitress di pizza. Itu kira side income lah. Tapi in the same time, Fiza juga adalah seorang dealer public gold yang sangat aktif waktu tu. Dan tak sangka bila buat side income secara konsisten, alhamdulillah sekarang dah jadi Fiza punya active income. So sekarang pun Fiza dah berhenti kerja, daripada side income dah jadi active income. Okay, dan lagi satu apa yang tuan-puan kena perlu tahu, kita juga ada passive income. Passive income tu maksud dia apa? Kita tidur pun kita boleh dapat duit. Contoh dia macam mana? Okay, contohnya macam kita ada kita dapat agihan ASB yang kita simpan duit dekat ASB tu, and then kita ada hasil sewa rumah, and kita pun ada income daripada public gold ni, ini pun dikira passive income. So secara ringkasnya, anak muda ni kita perlu cari ilmu keuangan seawal usia. Jangan jadi macam Fiza umur 30 tahun baru sedar, rasa macam ya Allah kenapalah lambat sangat Fiza tahu kan. Tapi tak apa, benda tu kira Fiza tak naklah jadi pada anak-anak muda. Dan sekarang ni Fiza kiranya macam ada anak, Fiza mula terapkan ilmu keuangan pada anak. Dan alhamdulillah anak dah umur 19 tahun ni dia dah pandai dah menabung emas. Sebulan dia menabung RM500. Alhamdulillah lah kan, bujang boleh simpan 500 kan. Tu kira macam wow, kenapalah aku dulu tak macam tu kan. Tapi tak apa. So bagi anak muda juga, Fiza just nak promote something, bukan promote, saya nak bagi tahu G100 ada juga program apprentice. Okay, apprentice ni adalah untuk anak muda yang umur 18 tahun hingga ke 25 tahun untuk belajar tentang ilmu keuangan, ilmu bisnes sebagai dealer public gold. So bagi ibu-ibu ataupun ada yang tuan-puan yang tengah dengar Fiza punya sharing hari ni, boleh join apprentice ni. Macam nak join boleh rujuk kepada introducer ataupun dealer masing-masing yang perkenalkan talk show pada malam ni lah. Okay, boleh rujuk pada mereka. Dan first yang Fiza nak bagi tahu, kita memang kena perbanyakkan sumber pendapatan dan jangan harapkan hanya pada satu sumber sahaja. Itu saja untuk perkongsian malam ini. Okay, kita jumpa di next sesi. Okay, Puan Fazhuda. Terima kasih Puan Fiza. Masya Allah Puan Fiza. Hebat betul. Banyak buat kerja untuk tambahkan income ya. Multiple streams of income kata pakar keuangan Azizi Ali. Betul. Seterusnya kita pergi pada pusingan kedua ya, round kedua. Soalan untuk panelis yang pertama, Tuan Fahmi. Tuan Fahmi,
Boleh tak Tuan Fahmi kongsikan sedikit dengan para penonton, adakah Tuan rasa menyimpan emas itu sangat menguntungkan? Apakah keuntungan simpanan emas? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Puan Sudah. Okey, soalan ni saya rasa bagi mereka yang sudah mula menyimpan emas, mereka dah rasalah. Jadi hari ni saya nak berkongsi apa yang saya rasa. Sebenarnya alhamdulillah saya sudah mula menyimpan emas sejak pada tahun 2012 lagi. Tetapi waktu tu saya belum join G100, belum kenal lagi dengan Public Gold. Jadi saya menyimpan ikut-ikut je lah. Saya tahu emas ni mahal sebab waktu saya bernikah 2001 harganya baru sekitar tak sampai lebih kurang RM80 segram. Jadi bila saya nampak harga dia, saya tengoklah kadang-kadang kita lalu kat kedai emas tu, kita tengok harga kan. Jadi ini untung ni kalau kita simpan ni. Jadi pada 2012 saya mulalah simpan, tapi waktu tu kita tak kenal Public Gold, tak ada lagi account gap, jadi kita beli sikit-sikit. Ada duit saya belilah 10 gram, 20 gram. Jadi saya mula rasa betul-betul keuntungannya selepas saya join Public Gold dan saya nak cuba rasa keuntungan brand A dengan Public Gold. Jadi saya cuba jual pada tahun 2018 brand yang bukan Public Gold. Saya telah cuba jual semula dengan kedai yang saya beli. Saya dapati kedai berkenaan telah memberikan harga yang susun nilai yang agak banyak. Dengan alasan macam-macam lah. Dia kata resit dah tak nampak. Yalah simpan dalam kan. Resit tu kan dia carbonized. Jadi tak nampak. Jadi saya kebetulan waktu tu saya di Bangi, ada satu branch Public Gold di Bangi. Saya bawa ke Bangi ke punya Public Gold dan saya dapati saya dapat harga lebih tinggi walaupun bukan brand Public Gold. Jadi pada waktu itu saya memang keyakinan saya memang amat tinggi dengan Public Gold sebab dia ambil harga yang tinggi dan dia jual harga yang murah. Jadi bagi saya lepas tu saya belajar melalui blog Tuan Zul pada tahun yang sama dan mula juga membaca buku Wang Emas dan juga memisi bebas hutang. Jadi dengan ilmu ni barulah saya dapati orang kata emas ni macam mana game ataupun cara sebenar untuk kita nak mendapat keuntungan maksimum. Jadi bagi saya keuntungan yang saya dapati dengan emas ialah yang pertama sifat berbelanja saya. Orang lelaki ni dia kalau perempuan dia suka beli baju, dia suka beli aksesoris. Tapi macam saya, sebab saya background mungkin teknikal, jadi saya lebih minat pada gadget lah. Jadi kadang-kadang sebelum saya dah menyelami ilmu emas yang betul, jadi bila ada duit lebih tu memang duit saya banyak ke benda-benda yang gadget lah. Especially kalau kita tengok sejaknya adanya online punya bila adanya online punya shopping media ni lagi senang lah saya nak berbelanja. Jadi banyaklah boleh katakan hampir setiap minggu adalah barang saya yang sampai dan wife saya pun tanya, banyaknya beli barang bulan ni macam-macam benda. Kadang-kadang bila dah sampai tu, bila kita tengok balik, benda tu tidak digunakan semaksimum mungkin dan membazir. Dan wife saya kata kan kita dah start belajar simpan emas. Why not you convert daripada benda-benda yang saya beli yang tak berfaedah ni, convert pada bentuk emas. Jadi saya ambil iktibar dan saranan pada wife saya. Dan alhamdulillah pada hari ni nilai orang kata simpanan saya tu dah banyak bertambah, dah banyak yang benda-benda yang dulu dipanggil gara ataupun benda yang kurang berfaedah dah tak ada. Jadi bagi saya dia membantu saya untuk membantu saya dari segi keborosan berbelanja. Dan juga bila kita, yang bahayanya bagi saya, bila simpanan kita banyak dekat akaun, kita akan cenderung ke arah berbelanja tanpa sedar. Ini yang berlaku kepada semua. Saya yakin ramai yang ada masalah ni. Jadi kalau kita, bagi saya, bila Public Gold buat satu kempen auto debit tu satu cara yang sangat-sangat baik dan berkesan untuk mengelakkan kita berbelanja sebelum kita menyimpan. Jadi maksudnya Public Gold dah tarik dulu. Bila dah tarik dulu duit kita dah kurang, jadi kita tak ada duit nak belanja. Kita rasa alah duit dah tak ada, so tak belanja. Rupanya duit kita sudah diselamatkan dalam bentuk emas dan yang seronoknya bulan ke bulan kita tengok gram kita bertambah banyak. Bila gram bertambah banyak dengan harga emas yang mencanak-canak, senyum saya dan dengan wife saya semakin lebar. Tengok boleh tahan Maksudnya orang kata dengan simpanan emas ni
sifat saya berbelanja yang kurang faedah tu dapat dikurangkan seminimum yang mungkin, dan juga simpanan tu maksimum yang mungkin. Jadi untuk menyimpan emas ni saya tak rasa galat lah. Kalau dulu kita kalau dulu ada duit lebih je selain pada berbelanja yang lain tu, kadang-kadang wife saya kadang-kadang juga nak beli gelang baru sebagainya. So jadi bila dengan membeli emas fizikal 99 ni, jadi saya pun happy, wife saya pun happy. Jadi bagi saya emas memberikan keuntungan yang paling maksimum kepada saya dan wife dari segi emosi dan juga dari segi ekonomi saya. Jadi setakat itu dulu. Jadi saya, dan penting sekali bagi saya tengok sekarang ni banyak orang berkata tentang inflasi. Jadi kita nampak emas ni dia membantu sebagai benteng ketahanan. Jadi maksudnya dengan harga barang yang semakin meningkat ni, dengan emas insya-Allah lah, kalau katakan berlaku emergency sebagainya, kita ada emas, kita boleh gunakan emas untuk membayar perkara yang luar jangka. Jadi saya pulangkan semula kepada Puan MC. Terima kasih. Terima kasih Tuan Fahmi. Betul tu, bila kita ada duit, kita nak belanja. Kadang-kadang kita belanja benda yang entah apa-apa, yang bukan-bukan ya, mengarut. Okey Tuan Fahmi, terima kasih. Okey, soalan kedua kepada panelis kita yang kedua, Puan Fiza. Okey. Okey Puan Fiza, mesti ada di kalangan penonton kita hari ini, mesti ada di kalangan penonton kita hari ini yang baru berhasrat nak mula menyimpan emas. Apa nasihat Puan Fiza kepada bakal-bakal penyimpan emas baru yang baru nak merancang menyimpan emas? Okey, Alhamdulillah, menarik soalan Puan Fazhuda tu. Okey, untuk orang-orang yang baru, biasanya lah kan ada orang yang macam bila Fiza just bagi tahu lah, ada orang yang dah daftar tapi masih lagi tak buat belian. So orang yang baru ni kita first kita memang kena cari ilmu dululah. Jangan terlalu lama mengkaji dan berkira-kira sebab harga emas ni memang tak tunggu sesiapa. Selagi kita tak mula, selagi itulah kita akan rasa dalam hidup penyesalan. Dulu waktu Fiza first menyimpan emas tahun 2017, waktu tu baru RM187 untuk 1 gram. Harga hari ini yang paling tinggi waktu tu dah catat RM335. Nampak tak? Harga emas ni takkan tunggu sesiapa. So siapa yang dah simpan emas, okey, mulakan tabungan anda dengan konsisten. Jangan bulan ni menabung, bulan depan tak menabung. Lepas tu bulan depan tunggulah bajet tak cukup. Jangan macam tu. So kita kalau dah mulakan, kita dah ada niat ni, niat yang baik ni, okey, mulakan dengan konsisten. Okey, second, apa yang boleh Fiza bagi tahu, kita memang kena konsisten juga cari ilmu. Cari ilmu tu macam mana cara dia. Okay, first adalah melalui bacaan buku. Apa buku yang Fiza boleh suggestkan untuk tuan-puan malam ni yang hadir adalah untuk mula baca buku daripada mentor kita. Okay, nampak ke Fiza punya buku ni? Okay, ni buku Wang Emas, tulisan daripada Tuan Muhammad Zuki Syafiq. Dan kalau kita nak belajar-belajar macam nak uruskan keuangan, nak bebas hutang, okay, baca buku daripada mentor Tuan Zul juga, Misi Bebas Hutang. So dua buku ni adalah complement each other. Jadikan buku ni sebagai tempat untuk kita mula belajar dan khatamkan. Kalau boleh khatam sampai 7 kali. Kalau lagi best tu kita beli 2 buku, lepas tu rebuskan buku ni dan minum air dia. Okay, lagi insyaAllah lah, lagi orang kata masuk dalam kepala otak tu. Okay, next adalah buku yang ditulis oleh Puan Malia, Nak Kaya Seribu Daya. So kalau lah tadi kan Fiza ada bagi tahu kan macam mana anak muda ni nak cari duit, macam mana anak muda nak menabung. So Puan Malia ni dalam buku ni dia ceritakan dah macam mana saat-saat dia waktu muda dulu, daripada macam mana dia uruskan keuangan. So kita kan macam perempuan ni lah kan, perempuan ni memang kalau boleh nasihat hidup kaya. So ada 2 cara je nak kaya ni. Pertama, kita kahwin dengan orang kaya. Kedua, kita memang kena jadi kaya sendiri. So kalau kita tak kahwin dengan orang kaya, kita kenalah jadi kaya. Jadi kaya macam mana? Baca buku-buku yang telah ditulis oleh mentor-mentor dan guru keuangan Fiza showkan tadi. Dan lagi satu, kita kena hadir ke seminar.
Okay, bila dah menyimpan ilmu nak cari, bila kita dah simpan emas, kita nak cari ilmu, okay, hadir kepada seminar-seminar, anjuran public goal ataupun anjuran daripada public goal, anjuran pada G100 tu sendiri. Apakah event dia? Okay, macam yang terdekat ni kita akan buat program kekal kaya dengan emas dekat Menara Public Gold hari Sabtu dengan hari Ahad ni. So bagi warga-warga Central datang ke kita punya program KKDE untuk belajar macam mana ilmu keuangan, macam mana ilmu emas ni, kita bergaul dengan circle-circle yang orang kata sangat-sangat positif. Okay, selain daripada tu G100 juga ada menyediakan program membina 1 juta yang pertama. So itu adalah ada program online, ada program offline. Yang online ni kita boleh belajar melalui Zoom. Yang tu boleh rujuk pada introducer masing-masing. Dan kalau offline tu sekarang ni kita punya leader-leader daripada G100 mereka tour seluruh negeri untuk menyampaikan ilmu macam mana kita nak membina 1 juta pertama. So join juga event tu untuk kita dapatkan knowledge dia macam mana. Dan malam ni contoh macam malam ni tanya pada yang dah hadir, tadi Fiza tengok ada 300 lebih yang hadir kepada G100 Talk Show malam ni. So tuan-puan semua Fiza doakan bakal menjadi seorang jutawan pada suatu hari nanti. Dan sebenarnya apa tahu yang boleh Fiza katakan lah, bila kita nak menyimpan emas ni kita memang ada niat yang sangat bagus tau. So apa yang boleh membangkitkan lagi kita rasa emosi nak menabung ni adalah dengan siapa kita berkawan. Join circle-circle orang kaya ni, join circle-circle orang yang menabung emas ni. Sebab apa? Kalau kita berkawan dengan circle orang yang membina kekayaan, kita akan lebih bermotivasi untuk menabung emas. Berbanding kalau kita kawan dengan orang yang kaki gosip, kaki shopping, kaki dekor-dekor rumah. So kawan-kawan kita tu lah yang akan mencerminkan siapa diri kita. So kalau kita berkawan dengan golongan yang macam tu, okay, kita ubah cara kawan kita berkawan dengan siapa. Dan kalau macam dalam G100 ni kan, kami ada menyediakan checklist customer journey. So customer journey tu apa? Boleh rujuk kepada introducer masing-masing ataupun dealer masing-masing macam mana nak kaya dengan emas ni. So secara ringkasnya Fiza bagi dia punya checklist lah. Okay, pertama siapa yang dah membeli emas dengan Public Gold, pastikan tuan-puan download apps Public Gold. Dekat dalam handphone tu download siap-siap apps Public Gold tu. Sebab apa? Supaya bila kita tengok handphone tu kita dah nampak kita dah nampak apps Public Gold tu dan boleh mengingatkan kita secara indirectly untuk menabung. Dapat je gaji, first pergi apps Public Gold tu kita pergi top up. Okay, setiap bulan top up. Dan kedua, join group support WhatsApp. Kalau lah untuk dalam G100 ni kami memang ada grup-grup WhatsApp yang kita boleh belajar. So kat situ kalau tak join lagi grup WhatsApp, boleh tanya kepada introducer macam mana saya nak join grup support tu. Nanti introducer akan masukkan dalam grup WhatsApp. Dan dalam masa yang sama kita juga ada Telegram daripada Tuan Muhammad Syafiee, boleh juga join Telegram tu. Dan ketiga, kita kena baca customer handbook. Orang kata macam mana kita nak belajar, macam nak pandai kan, kita memang kena banyak membaca. Tadi Fiza cakap baca buku kan, lepas tu baca lagi customer handbook. Dia nak berjaya tu mudah je. Kalau macam anak kita lah, anak kita pun kalau kita nak ajar dia, kalau dia tak baca buku pun tak berjaya juga dia kan. So samalah dengan diri kita, kalau kita nak berjaya dalam bidang ni, dalam ilmu emas ni, memang kita kena banyak membaca. Dan next adalah subscribe auto debit. Macam tadi Tuan Fahmi bagi tahu kan, dia dah dengan isteri dia dah subscribe dah auto debit untuk potongan setiap bulan. Setiap bulan minimum RM200 kita berlayak untuk dapat lucky draw, menang 10 gram emas. Okay, so in the same time macam Fiza bagi tahu tadi, join private group webinar daripada tuan mentor kita. Dan siapa yang berminat untuk menjalani income bersama Public Gold, bolehlah juga join PLT. PLT tu apa? Rujuk pada introducer masing-masing. Okay, itu sahaja untuk sesi Fiza kali ini. Dan kalau ada apa-apa soalan, sila tulis di ruangan komen supaya kami yang speaker-speaker pada malam ni boleh berkongsi ilmu. Sila tulis segala soalan kalau ada nanti. Okay, itu saja. Terima kasih Puan Fiza. Terima kasih terhadap tips-tips yang Puan Fiza bagi tadi. 4 checklist, ada 4 item dalam checklist tu tadi ya. Okey. Kepada penonton semua, jangan lupa register untuk lucky draw ya. Tuan-puan boleh klik di link yang tim GTech dah pinkan di ruangan komen. Okey, kalau ada juga soalan-soalan boleh juga kemukakan di ruangan komen dan insya-Allah
panelis kita akan menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum kita teruskan ke round ketiga, kita saksikan dulu selingan video emas ini. Silakan Jitek. Wow, sekarang ni setengah Dina pun dah dibuat dalam bentuk kad. Menarik ya, senang untuk kita simpan ya. Tak mudah hilang. Okey, kita teruskan dengan round ketiga. Soalan pertama untuk round ketiga kepada Tuan Fahmi, panelis kita yang pertama. Okey, Tuan Fahmi. Bagaimana cara yang mudah untuk mulakan simpanan emas dengan public gold? Okey, terima kasih Puan MC, Puan Fasuda. Okey, jadi tuan-puan, cara untuk mengundurkan simpanan emas dengan public gold sangat mudah. Pertama, tuan-puan kena cek dengan introducer ataupun mereka yang jemput tuan-puan hadir ke program kita pada malam ini dan minta beliau untuk daftarkan akaun public gold. Jadi cara nak daftar ni sangat mudah, bagi detail tuan-puan dan introducer atau mereka yang ajak tuan-puan hadir pada program malam ni akan daftarkan. Kemudian stepnya yang selepas itu tuan-puan hanya perlu download apps public gold. Apps public gold macam sama macam kita punya online banking dan sebagainya. Lepas tu kita sahkan akaun kita dan aktifkan akaun kita dengan serendah simpanan RM100. Jadi bila-bila masa kita nak buat tambah duit simpanan dalam akaun emas kita boleh buat dalam masa 24 jam, 365 hari sehari. Yang penting setahun Yang penting kita ada internet sahaja Jadi dan untuk berjaya dalam simpanan emas ni, kita bukan sekadar simpan emas semata-mata, kita kena ada ilmu. Macam Puan Fiza beritahu tadi, buku yang antara wajib yang kita baca ni, paling tidak pun lah bacalah 2 ni. Kalau katakan buku tadi yang Puan Fiza beritahu buku banyak kan. Jadi mulakan dengan 2 buku ni yang paling mudah, bahasa yang sangat mudah, bahasa layman yang mudah kita faham dan mudah kita apply. Lepas dah kita baca tu buku tadi, kita ikut kita punya flow sebagai customer journey tadi, kita follow juga untuk kita punya program-program ilmiah secara online dan offline, antaranya macam program talk show pada malam ini dan juga private webinar yang diadakan bersama dengan Tuan Mentor. Jadi di samping itu juga tuan-puan boleh dapat banyak lagi ilmu secara program-program yang G100 dan juga public gold adakan yang berada di branch. Sebagai contoh, kita juga ada program yang terdekat macam Puan Fiza beritahu tadi, event Carnival Kaya dengan Emas yang diadakan di Menara Public Gold pada 25 dan 26 hari bulan ni. Jadi bukan saja ilmu emas yang tuan-puan dapat, anak tuan-puan pun ada permainan yang mereka boleh main di sana. Tuan-puan yang mungkin yang ada simpan emas lama-lama yang dah patah ke dah rosak sebagainya, nak trade in pun boleh, nak cuci emas pun boleh, nak cek keturunan emas pun boleh, nak pegang sendiri. Jadi sebenarnya banyak orang dia kadang-kadang disimpan emas, dia belum cukup untuk keluarkan fizikal, dia tak rasa aura emas tu sendiri. Jadi tips yang saya nak bagi kita rasa yakin untuk simpanan emas kita ni bertambah dengan jayanya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit emas, kita rasa sendiri emas fizikal tu. Kalau kita belum cukup nak keluarkan lagi, contoh kita bermula RM100, nak keluarkan nak tunggu 2 gram dulu. Jadi mungkin lambat, mungkin tunggu 2-3 bulan akan datang. Jadi apa kata, ambil kesempatan weekend ni, yang mana dekat Lembah Kelang, di branch lain pun ada buat Jadi ada gold party, pergi pada branch, cakap nak pegang emas 1 kilo ke, nak pegang emas 200 gram, pegang sendiri. Rasai sendiri aura emas tu. Jadi bila kita dah rasa, kita dah letakkan dalam kita punya dream dream ataupun kita punya impian, kita akan capai emas ni dalam masa terdekat. Jadi insyaAllah kita akan rasa lebih berkobar-kobar, kita akan rasa lebih bersemangat untuk menyimpan emas tak pandang kiri kanan dah. Jadi dengan kata lain, emas ni kita nak guna ni sangat senang. Katakanlah tuan-puan ada keperluan di masa kecemasan dan sebagainya, tuan-puan boleh jual atau pajak.
di mana-mana branch public gold yang terdekat. Jadi bawa emas fizikal tu bawa ke dan untuk kita nak cairkan dengan mudah. Jadi tak perlu dan boleh selesai dalam masa 3 hari atau 5 hari bekerja dah masuk duitnya dalam kita punya akaun. Jadi dengan penting sekali simpanan kita kena istiqomah, bawa kata Puan Fiza tadi, jangan simpan hari ni sekali, pada tunggu harga mungkin 5 tahun lagi harga 1 gram nak naik sampai 500. Jadi masa tu memang kita dah untung tapi kita ada 1 gram aja, tak cukup. Jadi kita kena simpan emas ni kita istiqomah. Dia punya tagline dia, kita simpan sampai capai 50 gram yang pertama sebagai kita punya orang kata pit stop. Kita simpan lagi sampai kita capai 100 gram pula yang kedua, simpan lagi sampai 250 gram dan jumlah yang ideal untuk kita simpan satu family yang disarankan oleh Tuan Mentor sebagai backup kewangan kita yang mampan ialah 1 kilogram. Jadi maksudnya kita nak beli emas kat public gold ni tidak perlu jadi orang kaya, tidak perlu kaya dulu simpan emas, cukup RM100 boleh simpan dah. Tak perlulah nak simpan, nak terus beli 10 gram ke, nak beli sampai 20 gram, tak perlu. Kita ada banyak cara, yang paling mudah kita bagi kemudahan ialah account gap ni boleh dengan RM100 saja. Dan tak sampai tu juga, anak-anak kita pun belum buka account. Jadi kita faham anak-anak kita ni ada duit mereka sendiri, mungkin daripada duit orang kata hadiah jadi, hadiah keputusan cemerlang sedang mara bagi duit dekat dia. Jadi pada simpan duit kat akaun biasa, duit tu mungkin terbelanja, apa kata kita divertkan, kita bukakan akaun emas untuk anak kita juga. Dan bila duit dia dapat pada mana-mana, terus kumpulkan. Jadi insya-Allah di masa depan dia nak tambah belajar ke, dia nak kahwin ke, dah ada simpanan tu berkala. Kita pun tambah juga untuk kegunaan di masa depan. Jadi simpanan emas ni bukan kita simpan saja seketul sampai berkilo. Jadi bila sampai masanya, kita boleh kembangkan aset emas ni kepada aset yang baik. Sebagai contoh, kita buat pelaburan hartanah, kita ada peluang bisnes dan sebagainya. Jadi, okey, masa saya dah tamat. Jadi saya kembalikan kepada Puan Fazhuda selaku MC kita malam ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Fahmi. Betul lah, begitu mudah sekali nak mula menyimpan emas di public gold, mulakan dengan RM100 sahaja. Ada auto debit lagi tu. Begitu mudah sekali. Okey, soalan kedua untuk panelis kita yang kedua, Puan Fiza. Okey, Puan Fiza. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia simpanan emas, bagaimanakah kaedah jika kita mahu menjual atau memajak emas public gold? Okey, menarik soalan Puan Fazhuda pada malam ni. Macam mana kita nak pajak atau kita nak jual emas kita? Okey, sebelum Fiza jawab soalan ni, Fiza nak bagi tahu fungsi emas ni. Fungsi emas ni actually duit. Siapa ada emas, maksudnya dia ada duit. So jangan kita fikir kita beli emas, kita menabung emas ni tak function. Ada function dia. Okay. So kenapa Fiza menabung emas? Okay, berbalik pada Fiza punya situasi. Fiza menabung emas ni sebab dua je. Pertama sebab Fiza bekerja selama lebih 11 tahun tapi simpanan 1,000 pun tak ada. So senang cerita Fiza ni boros. Hanya emas sahaja yang mampu buat Fiza ada simpanan. Okay, itu sebab yang pertama. Sebab kedua adalah kerana Fiza tengok inflasi dengan kejatuhan nilai duit kita sekarang ni. Apa guna kita simpan duit banyak-banyak dekat bank tapi nilai duit tu semakin lama semakin hilang. Okay, so Fiza nekat simpan duit ni untuk short term sahaja. Untuk long term Fiza akan simpan dalam bentuk emas. Okay, long term tu macam contoh kalau kita nak buat dana persaraan kita, dana pendidikan anak-anak, dana macam pergi haji, pergi umrah, lebih secure kita simpan dalam bentuk emas fizikal untuk menjamin dia punya nilai jangka masa akan datang. Okay, so berbalik pada soalan Puan moderator kita pada malam ini, macam mana kita nak jual emas kita dan macam mana kita nak gadaikan emas tu dekat tangan. Okay, dekat public gold ni, kita akan jual ataupun kita gadaikan emas ni kalau kita dah capai matlamat. Capai matlamat tu maksud dia kalau kita dah habis duit, so last kita contoh kita dah kehabisan duit, kita boleh je gadaikan ataupun kita boleh je jual emas yang kita ada. Okey, macam ilmu yang Fiza belajar pada Tuan Mentor Fiza, kalaulah kita boleh
tebus, kalau kita boleh tebus emas kurang daripada 6 bulan ataupun setahun, better kita gadai sahaja. Tapi kalau kita nak pinjam dalam big amount dan kita tak mampu untuk tebus dalam masa kurang setahun, better emas tu kita jual sahaja. Okay, so ada beza gadai dengan jual ni ada beza. Walaupun dua-dua ni boleh dapat duit, tapi kita kena matchkan lah dengan situasi kita. Kalau kita rasa kita boleh tebus dalam masa kurang setahun, okay, better kita gadai. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu untuk tebus dan kita tak tahu sumber yang mana satu kita nak guna untuk tebus, better kita jual sahaja emas yang kita ada tu. Okay, dekat public gold ni kita ada dua cara lah macam mana kita nak menjual ataupun nak gadai emas ni. Okay, kalau emas dekat tangan, okay, kalau tuan-puan memang dah ada emas dekat tangan, tuan-puan boleh sahaja jual terus kepada public gold ataupun jual dekat mana-mana pun boleh. Jual dekat mana-mana pun boleh, tapi untuk dapatkan harga yang tinggi, better jual balik kepada pengeluar syarikat emas tersebut. Contoh kalau tuan-puan beli emas dekat Pokong, jual dekat Pokong. Kalau beli dekat Tome, jual dekat Tome. So kalau tuan-puan beli emas dekat public gold, better jual dekat public gold untuk dapatkan harga yang tinggi. Okay, itu first. And then kalaulah emas tu dekat account gap, bukan dekat tangan, kita boleh je jual through sistem. So kalau siapa download apps public gold, kita ada kita ada features untuk buy dengan sell. Buy tu maksud kita untuk buy back dengan sell. Purchase untuk beli, buy back untuk kita jual semula. So cara dia macam nak guna apps tu, rujuk balik kepada introducer masing-masing. Mereka akan ajarlah step by step macam mana kita nak jual emas yang ada dekat dalam account gap tu. And then untuk gadai pula. Okay, kalau dekat gadai pula, kalau emas dekat tangan, kita boleh je bawa mana-mana emas tu dekat mana-mana rahnu yang ada dekat Malaysia ni. So emas public gold ni insya-Allah memang boleh diterima di mana-mana rahnu. Dia tak ada masalah. So pengalaman Fiza sebelum berhenti kerja sebelum ni, Fiza adalah seorang manager rahnu. So Fiza tahu memang public gold ni tak ada isu apa pun. Memang orang kata selamatlah, tak cerewet untuk beli, tak cerewet untuk beli, jual dengan gadai, tak cerewet proses dia. So emas public gold ni sangat mudah. So tuan-puan boleh je bawa sahaja emas tersebut ke mana-mana rahnu, bawa sekali dengan sertifikat dia sertifikat emas public gold ni ada sertifikat dia. Jangan lupa bawa sertifikat, dan lagi satu bawa IC. Itu je, siapa bawa IC, siapa bawa emas, pergi rahnu dapat duit 10 minit siap settle. So orang kata sebab tu saya cakap siapa ada emas memang dia akan ada duit. Jangan risau kalau kita takut-takut nak beli emas ni sebab takut tak ada duit. Tapi sebenarnya kita ni beli emas, kita hanya tukar saja bentuk saving. Bukannya kita beli emas habis duit, tak. Tapi kalau kita beli barang yang lain ataupun kita hobi yang mahal yang lain, kita beli mungkin kita akan rugi. Tapi dengan public gold, alhamdulillah siapa ada duit dia akan ada emas. So sama juga untuk menggadai emas daripada account gap. Kalau tak ada dekat tangan, dekat account gap tu pun kita boleh tebus, kita boleh gadai sebenarnya. Cara dia dekat features apps tu ada button Arahnu. Arahnu tu untuk gadai emas lah. So nak lebih details boleh saja rujuk pada introducer masing-masing, dan duit akan dibagi kepada customer dalam masa 2 hingga 3 hari bekerja. Okay, so nak dapatkan lebih details macam Fiza bagi tahu tadi, rujuk pada introducer yang memperkenalkan produk public gold kepada tuan-puan pada hari ini. Okay, semoga ia menjawab persoalan. Masa Fiza pun dah tamat. Okay, thank you. Terima kasih Puan Fiza. Very comprehensive penjelasan tadi ya. Okay. Okeylah, baik. Saya akan bacakan beberapa soalan dari penonton kita. Kita dah habis pusingan yang ketiga ya. Saya tengok. Okay, satu soalan ni. Saya daripada Muhammad Nizam Kojek. Saya nak tanya, kalau dalam keadaan kecemasan kita perlukan duit, ke mana kita patut bawa emas untuk dapatkan pinjaman tu? Saya buka soalan ni kepada Tuan Fahmi. Boleh? Boleh. Okey, Tuan Muhammad Nizam Kojek dia nak tanya dalam keadaan kecemasan nak perlukan duit, mana kita nak dapatkan pinjaman. Okey, macam Puan Fiza beritahu tadi, kita bawa kita punya IC, bawa sijil emas tu kalau ada, dan bawa emas fizikal tu, kita pergi mana-mana rahnu, insya-Allah kita boleh dapat duit hari yang sama. Dan bergantung pada rahnu tu punya harga lah. So harga rahnu antara rahnu berbeza-beza, tidak sama.
Jadi terma dan syariat pun berbeza bergantung pada kadar marhun yang dikenakan lah. Jadi ada yang mahal, ada yang rendah, ada yang dapat biasanya antara 70 ke 85% daripada nilai gadaian yang akan dapat duit dah. Dan tempoh untuk dia tebus balik 6 bulan yang pertama, kemudian dia boleh extend sehingga 12 bulan. Jadi itu adalah SOP kalau nak buat guna Arhanu. Tapi Puan kata Puan Fiza tadi, kalau katakan kita rasa kita mungkin tak boleh berjaya tebus semula, lebih baik jual. Sebab kita dapat maksimum harga emas yang kita punya tu lah. Jadi saya harap saya menjawab soalan Tuan Muhammad Nizam Kojek. Okey. Jadi terima kasih Tuan Fahmi. Ada lagi satu soalan daripada Azmah Muhammad. Kaedah untuk jual atau pajak garai emas, apa maksudnya tu Rasa tadi Puan Fiza dah jawab, tapi mungkin Puan Fiza boleh jawab lagi sekali. Kaedah untuk jual atau pajak garai, gadai kot. Gadai. Kaedah ni cara lah kan? Iyalah, betul. Okey, secara macam ini berbalik pada soalan tadi rasanya. Okey, tak apa. Kita jawab balik pada Puan Azmah. Kalau kita nak gadaikan emas yang ada dekat tangan ni, senang saja, bawa saja emas dengan sertifikat dia. Emas, sertifikat dan IC. 3 benda tu je, bawa pergi mana-mana Arhanu yang terdekat dengan rumah Puan. Lepas tu boleh terus gadai. Dia macam Arhanu ni dia banyak tau. Ada Arhanu A, Arhanu B, Arhanu C. Ataupun Arhanu Yapip, Arhanu Exchange, Arhanu Biar Rakyat, dia banyak. So berbeza tau, setiap Arhanu tu berbeza dia punya kadar pinjaman dan berbeza juga kadar upah simpan dia. So Puan kena tanyalah dekat Arhanu tu berapa pinjaman yang layak untuk Puan terima. Biasanya anggaran dalam 70% hingga 80%. Contoh kalau barang tu nilai dia harga 1,000, so kalau pinjaman kita dapat dalam 700 hingga ke 800 ringgit untuk emas tu. So kita boleh buat pinjaman selama 6 bulan sahaja. So kalau katakanlah tak mampu tebus dalam masa 6 bulan, Puan boleh je minta untuk Arhanu tu lanjutkan tempoh untuk supaya elakkan barang kita daripada kena lelong lah. Kalau kita tak lanjutkan tempoh dan kita tak notify pun dekat Arhanu tu yang kita nak barang tu lagi, barang tu akan dimasuk pada list lelongan. Akan rugilah dekat situ. So cara dia, Fiza ulang balik semula, hanya bawa emas dan IC sahaja ke mana-mana Arhanu yang terdekat dengan tempat tinggal Puan tersebut. Okay? Semoga ia menjawab. Okay, terima kasih Puan Fiza. Jelas ya, dah banyak explanation pasal Arhanu tadi ya. Okay, terima kasih.